Jadi tanpa membuang masa, majlis menjemput Profesor Madia, Dr. Nur Hayati Baharun, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Perak untuk memberikan taklimat beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya diucapkan kepada YDP kita ya, MPP Saudara Taufik pada pagi ini di atas pembukaan. Pertama sekali ya, sebelum saya memulakan ya, ribuan terima kasih ya kepada Barisan Urustia Jawatan Kuasa MDS ya bagi sesi Mac 2021. Seterusnya, if I'm not mistaken, Barisan MPP juga turut join ya hari ini ya Taufik? Betul. Okey, ya. Seterusnya kepada Jawatan Kuasa MDS, ya, Jawatan Kuasa Barisan MPP, ya, dan juga kepada ya semua warga siswa-siswi baharu UiTM Cawangan Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera. Ya. Pertama sekali sebelum kita meneruskan ya sesi taklimat ya yang dikendalikan oleh saya sendiri ya di bahagian hal ehwal akademik, molek sekiranya kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang ini nanti Taufik akan control slide saya ya. Boleh Doktor, tak ada masalah. Okay, alright, thank you. So now sebelum kita memulakan sesi taklimat ya, saya ingin melihat ya wajah-wajah keluarga baru kita ya Taufik, siswa-siswi baru UiTM Cawangan Perak, boleh tunjukkan wajah anda, wajah ceria. Okey, alhamdulillah ya. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah ya. Jadi you all boleh gunakan reaction button tu ya. Sebab kita di zaman teknologi ni berinteraksi ya menggunakan ya virtual interaction. Right, okay. Thank you so much ya for your response. Since you all telah pun menjadi sebahagian ya iaitu keluarga besar ya khususnya di UiTM Cawangan Perak, setinggi-tinggi tahniah diucapkan ya kerana telah berjaya ya ditempatkan ya di Universiti Teknologi Mara khususnya ya di Cawangan Perak. Dan kita sangat berbangga ya menerima dengan hati yang terbuka ya dengan berlapang dada dan gembira untuk menerima anda semua sebagai warga UiTM Cawangan Perak. Ya, jadi berikan tepukan gemuruh kepada diri sendiri dan juga rakan-rakan ya kerana telah pun berjaya ya mendapat tempat ya di UiTM iaitu Universiti Keramat ini ya di Malaysia. Baik. Okey, kita meneruskan ya taklimat ya pada pagi ini dan seperti yang saudara Taufik maklumkan tadi, ini merupakan hari terakhir. Ya, saya mohon maaf ya sepatutnya taklimat ini daripada hal ehwal akademik sepatutnya dijadualkan pada awal ya sepatutnya dalam hari pertama ataupun kedua, namun begitu di atas jadual yang bertindih ya untuk operasi akademik ya pada minggu ini. So di sinilah saya ya pada pagi ini untuk menyampaikan taklimat kepada anda semua. Baik. Saya adalah ya yang diberi nama ya Nur Hayati Baharun ya iaitu Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Perak yang akan ya membantu dan mengurus ya siswa-siswi dari segi operasi akademik, perjalanan akademik sepanjang pengajian anda di UiTM khususnya di Cawangan Perak. Ya. Okey, seterusnya. Baik, sebelum saya meneruskan ya, taklimat yang boleh dikatakan a bit serious ya. Jangan risau ya, serius bukannya apa. Maksudnya fokusnya perlu lebih ya bagi hal ehwal akademik ini.
kerana anda semua akan menjalani satu perjalanan, ya, perjalanan sepanjang pengajian yang tidak boleh, ya, kita elakkan berkenaan dengan peraturan dan prosedur akademik, ya, yang berlangsung daripada satu semester sehinggalah, ya, anda semua bergraduat insya-Allah. Ya, jadi dengan itu saya mohon untuk anda semua memberikan perhatian sepenuhnya. Ya, jadi ini merupakan moto, ya, yang diketengahkan, ya, iaitu menjuarai kecemerlangan akademik. Jadi di sini, ya, saudara Taufik, ya, barisan MPP yang ada pada pagi ini dan juga, ya, kepada siswa-siswi semua, kecemerlangan akademik ini jangan dilihat, ya, dalam skop yang kecil, ya. Kecemerlangan akademik ini merangkumi segala aspek kehidupan kita, ya. Jadi akademik ini, yes, it is a core fokus untuk perjalanan, ya, pengajian anda semua di UiTM. Namun begitu ia mestilah disusuli oleh faktor-faktor lain, ya, cemerlang dari segi sahsiahnya, cemerlang dari segi adabnya, ya, dan seluruh aspek, ya, kehidupan kita, ya. Jadi di sini, ya, ingin, ya, saya tekankan, walaupun anda cemerlang, ya, dalam akademik, bermaksud, ya, ianya memberi package yang komplit, ya, yang lengkap kepada diri graduan yang akan dihasilkan, cemerlang dari segi serba-serbinya, ya. Next. Dan urusan utama kami di hal ehwal akademik, ya, adalah menjurus kepada kemudahan, ya, pengajaran dan pembelajaran, dan juga paling penting sekali adalah menentukan, ya, kualiti kita, kualiti graduan yang dihasilkan, ya, adalah di tahap yang cemerlang. Ya, jadi dengan ini seperti mana saya katakan tadi, kecemerlangan akademik itu tidak dalam skop yang kecil. Ianya lebih meluas, ya, yang mana adab, amanah, integriti itu perlu berjalan serentak dengan kecemerlangan akademik. Next. Dan fungsi utama, ya, bahagian hal ehwal akademik, ya, ada 5, ya, dinyatakan di situ, iaitu, ya, yang pertama sekali adalah dari sudut, ya, pentadbiran am, rekod dan pengambilan pelajar. Ya, yang mana ini merupakan urusan utama sebelum anda semua diterima masuk, ya, ataupun mendapat tawaran pada hari ini, ya, berada dalam sesi atas talian, dalam talian, ya, iaitu untuk pengambilan pelajar, ya, sebelum anda ditawarkan, ya, maka hal ehwal akademik akan membuat, ya, unjuran, ya, berapakah pelajar yang akan ditawarkan, dan selepas itu penapisan, ya, akan dibuat dari segi kelayakan, maka anda akan ditawarkan mengikut jurusan masing-masing, ya. Dan pada ketika, ya, anda semua, ya, hadir untuk membuat pendaftaran pelajar, maka di situlah bermulanya urusan kami, ya, untuk menguruskan rekod, ya, daripada hari pertama mendaftar sehinggalah anda semua tamat bergraduat, ya. Dan sepanjang perjalanan anda semua, ya, dalam pengajian masing-masing, ya, kita akan menguruskan, ya, dari segi pembangunan, pengurusan akademik, hal ehwal peperiksaan, ya, dan juga urusan, ya, operasi pengajaran dan pembelajaran, dan juga pengurusan fakulti. Ya, jadi ini merupakan proses di mana sepanjang pengajian anda semua, ya, anda akan melalui, ya, 5 perkara ini. Next. Seterusnya, baik. Yang paling utama, ya, sekiranya anda, ya, telah pun mendaftar sebagai pelajar UiTM, maka adalah, ya, bertepatan, ya, dan juga sepatutnya anda mengenali siapakah, ya, yang menguruskan, dari sudut pengurusan kampus itu sendiri, dan juga siapakah yang menguruskan, ya, bahagian hal ehwal akademik, contohnya hal ehwal pelajar, ya, dan juga
bahagian-bahagian lain ya untuk bendahari ya, pentadbiran dan sebagainya. Jadi di sini saya percaya ya anda semua telah pun ya bersua muka secara dalam talian ya, betul ya Saudara Taufik, bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Surveyor Mat Yusof Hamid, iaitu Rektor UiTM Cawangan Perak. Ya, dan beliau ya telah pun menyampaikan nasihat dan amanah, betul tak ya, amanat kepada semua ya siswa-siswi ya, bagaimana untuk mencapai kecemerlangan di UiTM ya Cawangan Perak sepanjang pengajian kamu semua. Dan saya sendiri ya membantu beliau di portfolio hal ehwal akademik ya selaku timbalan rektor ya hal ehwal akademik, dan insya-Allah ya sepanjang pengajian kamu ya kami akan berusaha untuk membantu pelajar untuk menamatkan pengajian dengan jayanya. Seterusnya, baik, seperti mana yang saya nyatakan tadi, ya, salah satu daripada urusan yang melibatkan hal ehwal akademik adalah di pengurusan fakulti. Jadi saya percaya setiap daripada anda semua telah pun ya dikhususkan ya jurusan masing-masing, pengajian masing-masing, maka dengan pengajian itu bermaksud ya anda telah pun disangkutkan dengan fakulti ataupun jabatan yang tertentu ya. Jadi untuk ya program di bawah Fakulti Seni Bina Perancangan dan UKO ya, di mana fakulti ini akan ya diteraju oleh seorang ketua Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi, iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Hafizah Abdul Rahman. Jadi di sini kalau kita lihat ya bagi kapasiti ya pelajar dan juga pensyarah ya dalam jabatan ini ya, Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi, yang menguruskan program khususnya daripada Fakulti Seni Bina Perancangan dan UKO adalah paling besar ya, bilangan pelajarnya sangat ramai, iaitu menjurus kepada hampir 7,500 ya di Cawangan Perak ini, dan juga pensyarahnya ya almost mencapai 300 ya. Jadi di sini ya keluarga yang besar ini ya diteraju oleh Profesor Madya Dr. Hafizah ya, dan insya-Allah ya beliau dibantu oleh koordinator program mengikut bidang masing-masing. Contohnya ya, sekiranya anda di bawah ditawarkan program daripada diploma bangunan, maka ada seorang koordinator program yang akan menguruskan ya diploma bangunan ini, iaitu Dr. Zulkarnain. Ya, insya-Allah kita akan ada kembara fakulti nanti ya dalam minggu Edu 5.0, dan anda semua akan berjumpa dengan koordinator program masing-masing. Ya, begitu juga dengan program lain. Ya, turut ada koordinator program masing-masing. Don't worry ya, sebab kita tahu ya kapasitinya sangat ramai, maka akan dia khususkan oleh koordinator ya yang terlibat. Dan keduanya, sekiranya anda ya ditawarkan ya diploma ya dan juga sarjana muda ya di peringkat di Kolej Pengajian Seni Kreatif, dulunya dipanggil sebagai Fakulti Seni Reka ya, Seni Lukis dan Seni Reka ya, now dikenali sebagai Pusat Pengajian Kolej Pengajian Seni Kreatif ya, bermula pada intake ini sesi Mac 2021 akan diketuai diteraju oleh Dr. Zainuddin ya Matno. Jadi di bawah beliau ada beberapa ya 5 orang koordinator yang akan membantu mengikut program ya masing-masing. Dan ini merupakan fakulti yang kedua ya berada di UiTM Cawangan Perak kampus Seri Iskandar, selain daripada FSPU ya, Fakulti Seni Bina Perancangan UKO. Jadi dua fakulti ini, jabatan ini adalah bertempat berlokasi di kampus Seri Iskandar. Seterusnya Taufik.
Okey. Dan di bahagian hal ehwal akademik di Seri Iskandar, ya, saya sendiri dibantu oleh tim ataupun kumpulan di bahagian hal ehwal akademik oleh penolong pendaftar kanan iaitu Puan Hanim Hafizah. Ya, saya percaya beliau ada bersama kita pada pagi ini. Dan juga Encik Rashidi Hamzah iaitu penolong pendaftar di bahagian unit peperiksaan. Jadi kita ada 2 penolong pendaftar yang take charge untuk satu operasi dari segi pentadbiran hal ehwal akademik dan seorang lagi take charge on exam matters. Next. Dan untuk di bahagian fakulti dan juga di jabatan iaitu daripada Jabatan Alam Bina dan Teknologi untuk program di bawah FSPU tadi akan dibantu oleh seorang pegawai eksekutif kanan iaitu Puan Rosita. Dan untuk bahagian pusat pengajian siswazah which is tak ada bersama kita lah pada hari ini pelajar-pelajarnya. Pusat pengajian siswazah iaitu yang menguruskan program di peringkat sarjana dan PhD dibantu oleh seorang pegawai eksekutif iaitu Encik Safwan. Next. Dan untuk di fakulti iaitu FSSR tadi seni kreatif dibantu oleh Puan Nur Faizah dan juga di peperiksaan unit peperiksaan dibantu oleh Encik Rizwan. Next. Okay, now we move on to Tapah. Tadi kita di Seri Iskandar, sekarang kita bergerak di Tapah. Kerana kita ada program yang dikhususkan di kampus Seri Iskandar dan juga di kampus Tapah, maka kita perlu cover dua-dua ini untuk pastikan anda semua mengenali siapakah ketua yang akan membantu anda semua sepanjang pengajian. Sekiranya anda ditawarkan program daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik beliau akan iaitu Dr. Karoliza Ahmad Saleh akan membantu anda semua sebagai ketua pusat pengajian di sana. Daripada Fakulti Perakaunan Encik Zul Helmi sebagai ketua pusat pengajian dan daripada Fakulti Sains Gunaan Puan Farisha sebagai ketua pusat pengajian. Jadi mereka ini akan dibantu oleh koordinator program masing-masing Nanti kita akan mengenali mereka. Next. Dan di hal ehwal akademik Tapah kampus Tapah kita dibantu oleh penolong pendaftar oleh Puan Siti Nasuha, ada bersama kita pada pagi ini Encik Rizwan dan juga Puan Sazwani. Seterusnya. Baik. Barulah saya nak bercakap berkenaan dengan perkara yang perlu diambil perhatian 100% fokus pada pagi ini iaitu peraturan akademik. Sebenarnya sekiranya anda semua siswa-siswi boleh membaca daripada muka surat pertama sampailah habis peraturan akademik ini, maka saya rasa taklimat pada pagi ini tak perlu diadakan lah. Sebab ianya semuanya terkandung dari dalam peraturan akademik yang dinyatakan. Namun begitu, sesi taklimat ini dibuat juga untuk memastikan anda tahu apakah gist daripada peraturan akademik ini dan mungkin juga kes-kes yang boleh diambil iktibar supaya anda tidak melakukan sepanjang pengajian. Baik, peraturan akademik ini boleh dilayari secara soft copy secara salinan lembut daripada pautan yang dinyatakan di situlah mungkin nanti Saudara Taufik boleh copy pautan itu dan share di bahagian chat. Dan kita tidak lagi release the hard copy since kita boleh dapatkan dalam bentuk e-book. So pelajar boleh melayari laman sesawang UiTM di hal ehwal akademik untuk meneliti peraturan akademik ini dan insya-Allah kita akan tengok one by one. Next. Now, saya percaya pada pagi ini semua yang hadir telah pun mengisytiharkan anda sebagai pelajar. Tetapi apakah syarat untuk anda isytihar diri sebagai pelajar? Kita perlu lihat di situ definisinya. Okey, apakah pelajar? Adalah individu yang mendaftar dengan universiti Jadi semua telah mendaftar ataupun belum? Telah daftar?
Okay, so make sure anda telah mendaftar dan telah ada nombor pelajar masing-masing, ya. Mengikuti program pengajian yang ditawarkan, jadi setiap daripada anda semua mesti ada program pengajian yang unik. Okay, yang unik maksudnya attach dengan diri, ya, masing-masing ditawarkan setelah membayar yuran pengajian, ya, perlu membayar yuran dan mendaftar khusus pada setiap semester. Okay, so ada 3 perkara di situ yang penting. Ya, perkara pertama, first of all, mestilah daftar dengan UiTM. Ya, perkara kedua adalah membayar yuran pengajian. Dan perkara ketiga, mendaftar khusus pada setiap semester. Jadi 2 perkara yang kemudian itu, yuran pengajian dan daftar khusus perlu dilaksanakan setiap semester. Okey, mendaftar sekali saja one off sebagai pelajar UiTM. Okey, seterusnya. Dan ini merupakan kalender akademik, ya, yang perlu diambil perhatian oleh anda semua, ya, sebagai pelajar. Kalau dulu, ya, saya ni sebenarnya adalah alumni UiTM, dulunya ITM, ya, belum lagi dinaik taraf sebagai universiti, ya. Jadi ini merupakan perkara penting every semester yang perlu kami lihat, ya, kerana untuk plan dari segi pembelajaran kita untuk menghadapi peperiksaan akhir. Ya, jadi di sini bukan plan untuk balik kampung, ya. Bukan plan untuk bercuti, ya, sebabnya kita tak nak, ya, kalender akademik ni hanya you all tengok, oh, bila boleh cuti, bila boleh balik kampung, ya. Itu sebenarnya telah tersasar daripada nawaitu anda apabila mendaftar sebagai pelajar UiTM. Sepatutnya kalender akademik ini merupakan panduan anda untuk menyusun jadual pembelajaran so that anda mempunyai masa yang sama, masa yang cukup, ya, untuk menghadapi penilaian akhir ataupun peperiksaan akhir. Baik, kuliah akan bermula pada 29 Mac, ya, sehingga 8 Mei selama 6 minggu. Okey. 29 Mac, ya, sehingga 15 Mei, ya, 29 Mac hingga 15 Mei. Dan anda akan bercuti, ya, anda akan bercuti 1 minggu, ya, bagi cuti perayaan Aidilfitri, ya, hari raya puasa, iaitu 13-14 adalah dijangka untuk cuti hari raya Aidilfitri, ya, dan cuti pertengahan semester itu adalah pada 9 hingga 15 Mei. Ya, 9 hingga 15 Mei, ya, itu mengikut negeri-negeri tertentulah, ya. Jadi di situ cuti pertengahan semester dan kita akan bermula semula untuk kuliah kedua, iaitu selama 2 minggu, ya. Selepas itu ada lagi satu cuti, seminggu cuti khas perayaan yang melibatkan, ya, hari gawai dan hari keamatan. Ya, jadi di sini boleh dikatakan pada semester ini you ada 2 minggu lah, ya, 2 minggu cuti pertengahan, tetapi tidak secara berterusan, ya. You cuti dan you kuliah semula dan you akan cuti seminggu semula, ya, begitulah. Jadi that's why saya perlu nyatakan ia adalah perancangan untuk you all, ya, melakukan ulang kaji dan sebagainya. Dan kuliah 3 akan bermula selama 6 minggu, ya, dan jangan lupa, ya, sebenarnya setiap daripada anda semua perlu melaksanakan proses entrance survey dan exit survey, ya, dan yang ini akan diterangkan oleh pensyarah masing-masing kerana entrance survey and exit survey ini adalah wajib, ya, bagi setiap kursus yang didaftarkan, ya. Jadi perlu dilaksanakan dalam U-Future. Ya, nanti akan diterangkan apakah U-Future, iaitu kita punya learning management system UiTM. Dan cuti ulang kaji, ya, akan diberikan iaitu 1 minggu dan bersempena juga dengan Hari Raya Aidiladha. Dan insya-Allah, ya, pada semester ini, ya, sesi Mac 2021, ya, Taufik dan juga rakan-rakan semua, ya, iaitu kita tidak ada peperiksaan akhir pada sesi ini. Ya, kerana kita masih lagi dalam tempoh, ya, untuk memerangi wabak COVID. Ya, jadi pada semester ini kita hanya ada penilaian akhir. Jadi tidak ada exam lah untuk for this semester. Ya.
Jadi untuk next semester kita lihat bagaimana peraturan yang akan dimaklumkan kemudian. Dan insyaAllah ya setelah selesai ya penilaian akhir selama 3 minggu, maka anda semua akan bercuti semester dan kita akan maklumkan keputusan. Jadi jadual ataupun kalender ini akan sentiasa berlaku ataupun rutinnya sepanjang pengajian anda lah. Ya, kalau pengajian anda 5 semester, maka ada 5 kalender akademik yang akan berlaku sepanjang pengajian. Ya, dan ianya tidak sama ya, dia akan sentiasa mengikut ya tahun ke tahun, semester ke semester. Seterusnya Taufik. Baik, ini adalah infografik ya. Kalau tadi you all tengok dalam bentuk table ya. Yang ini bezanya ia dalam bentuk infografik yang lebih mudah untuk anda semua memahami ya carta alih tersebut ya. Jadi boleh lihatlah ya di situ aktiviti kuliah secara ODL ya, dan untuk pengetahuan ya pelajar semua semester ini ya, kebanyakan daripada kursus dilaksanakan adalah secara ODL ya, iaitu secara dalam talian ya, dan juga ada beberapa platform lain yang digunakan oleh pensyarah. Jadi mungkin ya untuk pelajar semester 1 ini ramai yang akan terlibat dengan pengajian ya secara dalam talian. Okey. Dan proses ya untuk melihat ya bagaimana ya untuk anda comply dengan bayaran. Okey, ada soalan dekat chat box tu. Tak ada exam sayang ya untuk semester ini ya. Semester ini March 2021 kita tidak ada exam, tetapi kita ada penilaian akhir. Ya. Okey. Jangan seronok sangat. Tak semestinya tak ada exam tu tak susah ya. Jadi that's why saya kata kena merancang ya, merancang. Good. Okey. So bayar yuran ya kita ada di situ dari mula kuliah ya. Lepas tu sekiranya anda rasa perlukan masa untuk bayar yuran ini dan tidak boleh bayar on time, so boleh buat penangguhan pembayaran yuran. Okey. Dan seterusnya kita memberikan bilakah tarikh akhir untuk pembayaran yuran itu pada 19 April. Dan anda perlu membuat validasi khusus pada tempoh 12 hingga 18 April ya. Dan seterusnya ya anda boleh ya melihat ya apakah ya bagi yang tidak mendaftar dan sebagainya, status gugur taraf yang pertama yang akan di-announce ya, dimaklumkan pada 26 April. Dan sekiranya anda telah pun diberi taraf gugur taraf ataupun GT ya, maka anda perlu membuat rayuan pembatalan gugur taraf RPGT dalam tempoh 27 April hingga 3 Mei ya. Dan kita akan memberikan keputusan untuk RPGT ini, dan tarikh akhir bayar yuran ya bagi pelajar RPGT tadi adalah pada 18 Mei. Baik ya, dan sekiranya anda masih tidak membuat tindakan ya bagi proses itu ya, maka gugur taraf muktamad dan anda akan mendapat keputusan peperiksaan ya. Kita akan sekat keputusan peperiksaan ya. Jadi bila gugur taraf ini status anda jadi tidak aktif lah ya. Jadi akan membantukan proses-proses lain ya, contohnya untuk mengambil penilaian akhir dan sebagainya. Nama anda tidak didaftarkan dalam kursus yang didaftarkan ya, sebab status tidak aktif. Okay, that's why gugur taraf ini very important to make sure that you elakkan daripada diberi status gugur taraf. Okay, nanti saya akan explain detail ya apakah akan membuatkan anda gugur taraf. Dan proses penilaian perlu dilaksanakan iaitu SUFO dan EE. Ini saya terangkan tadi, entrance survey ya bagi setiap kursus didaftarkan. Dan apabila di hujung semester ya, setiap pelajar perlu ya mengisi ya, melengkapkan student feedback online SUFO dalam our learning management system UFuture. Ya, dan juga proses exit survey ya perlu dilaksanakan sebab entrance perlu dilengkapkan dengan exit. Ianya adalah secara berpasangan ya. Once you key in entrance, you perlu key in exit. Ya, jadi perlu jawab dua-dua. Dan perlu perhatiannya no SUFO no result.
Jadi kalau kata you nak pastikan ya cukup masa on time mendapat keputusan penilaian akhir, maka perlu pastikan anda menjawab SUFO. Ya, jadi kalau tak jawab SUFO maka result tidak akan diumumkan ya untuk pelajar tersebut. Next. Now, apakah gugur taraf? Jadi tadi saya dah mention, gugur taraf this is very serious sebab every semester Puan Hanim, Puan Azuha, ya semua ya koordinator program KP tadi ya, KPP semua akan memantau ya pelajar masing-masing ya to make sure tidak ada yang gugur taraf ya. Kenapa ya? Ianya sangat penting ya kerana ianya akan menjejaskan the whole process of academic you sepanjang pengajian ini ya, every semester dan seterusnya. Status pelajar universiti ya tertakluk kepada 3 perkara tadi kan yang saya katakan, daftar sebagai pelajar, bayar yuran, daftar khusus. Ya, jadi sekiranya ya tidak melaksanakan salah satu perkara di atas maka anda akan diberikan status gugur taraf. Itu yang dimaksudkan gugur taraf tadi. Ya, insya-Allah untuk daftar pelajar ini once you dah daftar tak ada masalah ya. Tetapi untuk every semester you have to make sure that you bayar yuran pengajian dalam tempoh ditetapkan dan you mendaftar khusus ikut pelan pengajian. 2 perkara itu perlu dilaksanakan every semester dan to make sure ianya adalah bertepatan dengan pelan pengajian program masing-masing. Ya. Jadi di sini sekiranya you comply dengan semua ini maka status you adalah status pelajar aktif dan ianya bukan gugur taraf. Next. Dan setiap daripada pelajar yang telah pun ya mendaftar, you akan dapat akses kepada iStudent Portal. Ya, ini merupakan paparan iStudent Portal di mana di iStudent Portal ini anda boleh melihat ya serba-serbi ya urusan dan juga operasi yang berkaitan dengan pelajar ya. Jadi ini boleh dikatakan sebagai one stop center lah untuk semua pelajar mendapat informasi. Okey, nanti kita jawab soalan tu ya, saudara Hanif ya. Nanti kita minta ya kepada penolong pendaftar untuk bantu saya ya. Next. Okey, pelan pengajian tadi dinyatakan mengikut pelan pengajian masing-masing untuk daftar khusus. Setiap daripada anda ada pelan pengajian. Kalau kata 5 semester maka pelan pengajian itu akan menyenaraikan apakah khusus yang perlu didaftarkan ikut semester. Ya, jadi di sini pelan pengajian merupakan kontrak UiTM dengan pelajar. Ya, ingat itu kerana ianya perlu dilengkapkan. Ya, dan dijana untuk setiap pelajar dalam sistem SIM sehari selepas mendaftar mengikut program yang ditawarkan. Jadi anda boleh lihat ya apakah pelan pengajian kamu semua. Ya, dan juga ia mengandungi senarai khusus yang perlu disempurnakan dan setiap khusus yang disenaraikan itu mestilah ya anda pastikan dilengkap ya di hujung semester dan mendapat sekurang-kurangnya grade C. Grade C. Ya, kalau kata dapat grade C and below ya, C grade below dan C itu adalah grade gagal. Ya, jadi yang di sini C itu adalah passing marks. Ya, iaitu nilai PNG dia adalah 2. Okay, so you cannot get below than 2. Apabila pelajar telah lulus semua khusus dalam pelan pengajian, maka selepas itu insya-Allah kita akan tawarkan ya pelajar segulung sijil ya, iaitu mengikut program masing-masing. Kalau katalah you daftar sebagai program diploma maka dapatlah diploma, kalau sarjana muda dapatlah sarjana muda. Insya-Allah kita doakan semua. Next. Dan pelan pengajian ini ada maklumat masing-masing lah. Tadi saya dah banyak kali mention ya. Ada 5 semester, ada 6 semester. Ya, jadi untuk program daripada kampus tapah, especially daripada FSKM, daripada Applied Science, daripada Perakaunan, semuanya diploma 5 semester. Ya. Dan untuk di kampus Seri Iskandar, ya, untuk daripada seni kreatif FSSR
also 5 semester, tapi kebanyakan daripada program dari FSPU 6 semester untuk program diploma. Ya, sarjana muda pula ada yang sehingga 8 semester. Okey, itu mengikut pengajian lah, ya. Dan hanya boleh berubah dengan semakan kurikulum yang dilakukan dengan pihak fakulti lah. Ya, jadi di sini kita bahagian hal ehwal akademik sentiasa memastikan ya kurikulum untuk program yang kita tawarkan itu adalah bertepatan dengan kehendak semasa, ya, iaitu dari segi pasaran kerja pelajar nanti apabila bergraduat, ya, dari segi akreditasi, ya, maka perlu membuat semakan kurikulum ini secara berkala. Don't worry so much about semakan kurikulum kerana pelajar bila you daftar, ya, dan you akan ditawarkan satu package pelan pengajian, maka pelan pengajian itu adalah sama sehingga anda bergraduat. Ya, kita tidak akan ubah semasa anda dalam pelan pengajian. Maka yang terbaru akan, kohort yang baru mungkin akan terlibat dengan semakan baru. Tetapi anda masih follow dengan package yang sama. Setiap perubahan di kod kuasa mengikut kohort. Itu yang saya masukkan tadilah, ya. Ikut kumpulan pelajar lah. Next. Now, pendaftaran khusus adalah secara dalam talian melalui iStudent Portal, ya, yang saya paparkan tadi, dan kebiasaannya dalam peraturan akademik juga menyatakan jumlah kredit bagi setiap semester itu adalah in between 17 to 23 hours. Ya, jadi pastikan ya anda mendaftar khusus pada setiap semester tidak kurang daripada 17 kredit. Tetapi ini bergantung kepada pelan pengajian masing-masing lah. Sebab ada pelan pengajiannya pada certain semester dia memerlukan pelajar itu menjalani latihan praktik dan mungkin latihan praktik itu kurang daripada 17 jam. Mungkin 8 jam, maka tidak ada masalah ya mengikut pelan pengajian. Dan yang paling saya tak berapa seronok nak bercerita di sini adalah pelajar yang berstatus perhatian. Ya, apabila anda tidak berprestasi baik ya pada certain semester dan anda mendapat keputusan yang kurang memuaskan, maka anda akan diberikan status perhatian. Ya, jadi bila status perhatian ini bagi program diploma kita hadkan ya pendaftaran khusus ya bagi semester yang akan datang itu kepada 12 bagi program diploma dan program sarjana muda kita bagi 15. Ya, jadi yang ini perlu comply, ada dalam peraturan akademik. Apakah langkah-langkah pendaftaran khusus ini? Ya, ada 4 perkara penting, iaitu 1, membuat pre-registration khusus. Biasanya ya SIMS dia akan buat panggil auto register, tetapi auto register itu tidak valid ya dengan tindakan oleh pelajar sendiri untuk membuat validasi khusus. Ya, that's why saya kata don't rely on the system. You have to check ya, you punya pelan pengajian dan juga pendaftaran khusus itu secara berkala. Ya, jangan biarkan sistem yang uruskan you, cannot ya. Sebab sistem is monitored by human. Jadi kita tak boleh salahkan sistem sebab sistem kita ini masih lagi belum ada what we call as intelligent enough. Ya, intelijen masih dimiliki oleh manusia. Itu sebenarnya ciptaan Allah yang paling yang paling berharga kan. That's why kita perlu menggunakan intelijen kita ni untuk membantu diri kita, ya. Don't rely on the system. So pendaftaran khusus ya perlu dilaksanakan oleh pelajar ya dan juga sekiranya ya ada masalah ya dari segi pelan pengajian, mungkin ada yang na'udzubillah lah yang mungkin terpaksa gugur khusus yang mungkin ada repeat khusus ya ataupun gagal. Jadi mungkin dia perlu gugurkan khusus ya pada pelan pengajian semasa ataupun mungkin ada yang perlu tambah khusus pada pelan pengajian semasa. That's why ya yang ini perlu ada advice daripada penasihat akademik masing-masing dan juga koordinator program. Ya, don't do this alone ya, dan juga jangan rely on you punya rakan-rakan. Sometimes rakan-rakan pun dia tak berapa faham. Ya, so yang ini better you seek information ya, advice daripada pensyarah. Pengesahan perlu dilaksanakan. Ini yang dikatakan validasi khusus. Jadi ya, untuk makluman pelajar
perlu membuat validasi khusus ini, dan sekiranya kita dapati anda tidak melaksanakan validasi khusus, kita boleh jejak you punya aktiviti dalam pendaftaran itu. Next. Okey, so interim tidak ada semester ini sebab ada COVID ini tetapi apa yang saya nak nyatakan untuk pendaftaran khusus ini pelajar perlu mendapat nasihat daripada penasihat akademik masing-masing. Setiap daripada anda semua nanti akan diberikan penasihat akademik. Penasihat akademik, dan penasihat akademik ini akan membantu throughout the program, throughout the pengajian, sepanjang pengajian. Dia tidak berubah Kalau katalah semester 1 you dapat Mr. A sebagai penasihat akademik, maka insya-Allah penasihat akademik ini akan maintain sehingga anda bergraduat. Jadi dia akan tahu perjalanan pengajian anda semua setiap seorang. Dan pendaftaran khusus penting sekali adalah melihat dari segi kumpulan. Daftar khusus dengan kumpulan sebab bila tidak ada kumpulan maka kita seems dia akan auto drop. Jadi yang itu perlu daftar khusus dan perlu pilih kumpulan. Dan kumpulan ini perlu berhati-hati sebab kita ada 2 kampus. Sometimes ada khusus yang ditawarkan di kampus Sri Iskandar dan juga di kampus Tapah. Jadi kumpulan ini akan kita akan assign code daripada kampus Sri Iskandar, contoh kampus Sri Iskandar untuk pangkal kumpulan itu biasa kita akan mulakan dengan capital A. Contoh AAP116 1A. Contoh, maknanya A di depan tu adalah menunjukkan kampus Sri Iskandar. Kalau di kampus Tapah, dia akan mula dengan A4. So contoh saya bagi kalau part 1, A4 CS 1111A. Jadi A4 tu adalah di kampus Tapah. Jadi yang itu perlu be careful. Dan itu yang saya kata, tak pilih kumpulan dia akan auto drop. Okay, so cetakan ni tak perlu buat cetakan lah, tetapi apa yang you boleh buat sebagai option, you boleh gunakan you punya mobile phone, you boleh snap, you ambil capture, simpan sebagai bukti. Next. Seterusnya. Okay, so kita tak ada borang, semua sekarang ni akan menggunakan iStudent Portal. Next. Okay. Bilakah tempoh validasi pengesahan pendaftaran khusus itu tadi adalah pada 12 hingga 18 April sila catatkan, ini tarikh penting untuk validasi. Make sure you comply dengan tarikh tersebut. Dan masa validasi ni make sure you semak pendaftaran khusus you semak grup adalah grup yang betul dan semak khusus itu adalah mengikut pelan pengajian kamu. Jangan pastikan ianya tidak salah dan insya-Allah sekiranya telah buat validasi ini, maka sekiranya anda dikendaki untuk menduduki peperiksaan akhir, maka kita boleh cetak untuk slip kelayakan menduduki exam nanti pada hujung semester. Tapi untuk semester ni kita tak ada exam lah semester depan insya-Allah kalau ada exam, maka inilah prosesnya. Now, permohonan pendaftaran luar tempoh yang dikenakan, yang ini telah pun mula pada semester lepas. Kita dah mula. Sekiranya kita ada tempoh untuk pendaftaran khusus, tetapi apabila lewat daripada tempoh tersebut, kita akan kena yuran proses permohonan 100 dan yuran proses kelulusan permohonan 100. That's why saya kata tempoh-tempoh tadi sangat penting Sekiranya anda melepasi tempoh yang ditetapkan, maka ada bayaran tertentu yang perlu dilaksanakan. Jadi yang inilah tambah lagi 200. Jadi kita tak naklah, sebenarnya yuran pengajian UiTM sangat murah. Tanyalah saudara Taufik Jadi kalau kata nak make sure you punya perbelanjaan di pengajian di UiTM ini adalah di tahap yang terendah, make sure you comply dengan everything, dengan peraturan yang ditetapkan. InsyaAllah ianya masih berbaloi untuk mendapatkan segolong ijazah dan juga diploma. Next. Yang ini tadi saya dah nyatakan, elakkan gugur taraf 3 perkara penting. Next.
Okey, apakah tindakan tadi? Bolehlah ambil snap capture ya, you punya info penting ini ya, tarikh akhir bayar yuran ya, gugur taraf yang pertama 26 April ya. Sekiranya dah kena gugur taraf ya, sepatutnya ya bila you mendaftar dan you mendapati bahawa you mungkin tidak mampu untuk bayar yuran pada tarikh yang ditetapkan, boleh buat penangguhan. Ya, pada awal pengajian buat penangguhan siap-siap. Ya, penangguhan untuk bayar yuran. Jangan tunggu until last minute. Ya, mungkin ada pelajar yang ditunggu until last minute. Dia tak boleh bayar juga pada tarikh ditetapkan, maka dia akan diberikan gugur taraf. Ya, pada 26 April. Dan kita bagi lagi peluang ya untuk pelajar ini apabila gugur taraf, tetapi ada bayarannya lah untuk pembatalan gugur taraf ini ya, dan rayuan itu ya perlu dilaksanakan dalam tempoh 27 April hingga 3 Mei. Dan tarikh akhir bayar yuran bagi kes penangguhan tadi ya adalah pada 19 April ya, dan gugur taraf ya bagi penangguhan yuran dan bayaran denda ya, adalah pada 21 Mei. Okay, next. Nanti kita akan go through ya soalan di chat ya, Taufik. Kepentingan pendaftaran khusus ya, pastikan anda mendaftar kod khusus yang betul. Ini saya dah nyatakan banyak kali tadi ya. Dan paling penting sekali ya, pelajar akan mendaftar secara dalam talian ya, khusus dan juga kumpulan. Dan apabila anda hadir ya ke kuliah ya, whether secara fizikal ataupun secara ODL dalam talian, pensyarah akan menunjukkan senarai kehadiran, dan senarai kehadiran itu adalah berdasarkan daripada pendaftaran dalam SIM. Ya, dan pastikan nama anda tercatat dalam senarai kehadiran tersebut. Okay, so you have to make sure kalau nama anda tidak tercatat di situ, perlu maklumkan kepada pensyarah. Saya telah daftar dan nama saya tak ada di sini. Jadi kita boleh detect di situ. Pensyarah boleh detect, pelajar boleh detect. It's whether you daftar dalam kumpulan yang salah ya, ataupun pensyarah mungkin tidak ambil senarai kehadiran yang terkini ya daripada sistem SIM. Jadi yang itu masing-masing perlu main peranan lah. Pelajar perlu alertkan pensyarah ya. Always check nama you ada dalam senarai kehadiran. Next. Okey, status ZZ ya, tidak hadir kuliah walaupun kita dah dalam semester ODL ini, masih lagi ya kita boleh laksanakan status ini, ZZ ini, iaitu apabila kehadiran tidak mencapai 80% ya daripada jumlah jam temu. Jadi di sini make sure setiap ya sesi ataupun slot dalam talian yang diberikan oleh pensyarah, make sure you comply dengan kehadiran. Ya, sekiranya tak cukup ya percentage itu 80, maka kita boleh bawa nama anda untuk ya disenaraikan sebagai status ZZ. Dan status ZZ ni bukannya status Zoro ya, ataupun yang sonok-sonok je. ZZ ni maka secara automatik you akan dapat grade F. Ya, gagal dan sama dah kena denda lagi. Ya, that's why kita nak elakkan daripada dapat extra cost di sini. Next. Okey, gantung pengajian. Yang ini pun saya sebenarnya tak berapa seronok nak cakap benda-benda begini ya, tapi perlu dimaklumkan ya. Di bawah atas 174/1976, gantung selepas disabit kesalahan tata tertib. Gantung kerana tidak hadir tata tertib dan tempoh gantung dikira sebagai tempoh pengajian. Jadi di sini tata tertib ni ada dua, tata tertib akademik dan tata tertib daripada hal ehwal pelajar. Ya, jadi di sini pastikan rekod anda adalah bersih sepanjang pengajian, dan sekiranya disabitkan kesalahan dan diberikan tempoh gantung, maka tempoh pengajian anda akan bertambahlah. Ya, contohnya kalau tadi sepatutnya janji you kontrak you adalah 5 semester, tapi bila dikatakan dapat satu tempoh gantung 1 semester, maka bukan lagi 5 semester, dia akan jadi 6 semester. Apabila tambah pengajian 6 semester, maka anda telah dikategorikan sebagai tidak graduate on time. Kita tak nak ya, kalau boleh 5 semester tu dijanjikan untuk graduate lah 5 semester. Janganlah duduk lama. Bukan kita tak sayang you all, sayang ya, tapi janjinya 5 semester, 5 semester settle, lengkap, graduate dan further your study ataupun bawalah diri anda dengan kelaikan yang diberikan untuk excel dalam kerjaya masing-masing.
Next. Cuti khas, ya, kita juga ada klausa untuk cuti khas, ya, untuk seluruh semester dan tidak mengambil peperiksaan. Kita berikan tempoh 2 semester sahaja, ya. 2 semester bukan secara berterusan, ya, maksudnya 2 kali, ya. Pelajar sepenuh masa you boleh cuti khas sekali, ya, kita bagi 1 semester dan you kalau kata you perlukan lagi, you have to apply another one, ya. So 2 kali maksimum. Dan pelajar SML dan separuh masa kita berikan tempoh selama 4 semester, ya, untuk cuti khas. SML dan separuh masa ni, ya, apabila pelajar katalah dia buat rayuan, ya, rayuan meneruskan pengajian dan sebagainya, maka secara automatiknya dia akan tukar status, ya, dia kepada SML dan yurannya pun akan lebih mahal. Ya, dia tak sama dengan pelajar sepenuh masa. So make sure you kekalkan status you sebagai sepenuh masa. Ya. Dan tempoh cuti khas adalah atas sebab kesihatan, ya, dan juga mungkin atas sebab lain lah yang boleh diambil kira, ya, ataupun munasabah oleh pihak universiti. Jadi perlu kemukakanlah, ya, kalau kata atas sebab kesihatan perlu berikan bukti, ya, daripada pejabat kesihatan, daripada hospital, ya. Biasanya untuk atas sebab kesihatan ni kita akan beri cuti khas itu dan cuti khas itu tidak dikira sebagai tempoh pengajian. Jadi kalau kata 5 semester lah, ya. So kita tidak kira. Next. Penangguhan juga diberikan, ya, oleh universiti atas sebab tertentu dan juga tempoh penangguhan ini tidak dikira, ya, sebagai dalam tempoh pengajian, ya. Mungkin atas sebab-sebab tertentulah, ya. Yang ini boleh juga dikemukakan. Next. Prestasi tidak memuaskan ada daripada D1 hingga D7, yang ni boleh tengok daripada peraturan akademik, ya. Tetapi kat sini yang boleh membuat rayuan adalah daripada kategori D3 hingga D7. Next. Now, apakah rayuan meneruskan pengajian? Ada setengah tu dah tidur, suara saya lunak kot. Lunak merdu pagi ni. Seronok semua tidur. Please wake up. Girls, boy, bangun. Ini salah satu daripada cabaran ni nak buat kelas pagi ni. Betul tak, Taufik? Saya boleh nampak siapa yang tidur ni. Bangun. Ni dah biasa cuti lama ni, ya. Duduk rumah, ya, tidur. Bangun. Okey, ada yang kata tak tidur. Good. Okey, saya nak kejut pun tak boleh sebab saya di alam maya. Alright, so untuk rayuan meneruskan pengajian, ya, yang ini bagi kes khas apabila pelajar gagal diberhentikan dalam kategori tadilah, D3 hingga D7 tadi. Anda boleh buat rayuan, ya, rayuan meneruskan pengajian masuk semula tetapi kita perlu bawa ke lembaga rayuan, ya, di Jawatan Kuasa Akademik Negeri dan anda perlu membuat rayuan dalam tempoh 14 hari. Ya, selepas tarikh exam, ya, diumumkan. Dan again, ya, saya kata tadi sekiranya ada hiccup sedikit, ya, dalam you punya pengajian, permohonan untuk RMP ini perlu bayar RM50. Okey, next. Okey, so ini adalah syarat rakyat rayuan yang saya nyatakan tadi, D3 hingga D7, ya, boleh, ya, tetapi itu syarat dia punya CGPA. Next. Okey, ini saya dah nyatakan tadi. Once apabila diluluskan rayuan, ya, untuk meneruskan pengajian, anda boleh teruskan pengajian semula dengan UiTM tetapi status anda telah pun ditukarkan kepada MOOD SML. Jadi bila MOOD SML ni, maka yuran pengajian pun akan berbeza, ya, dengan pelajar sepenuh masa. Dia lebih mahal, ya. That's why kita perlu elakkanlah daripada terjebak dengan kategori ini. Next. Okey, peperiksaan ada 3, ya, iaitu peperiksaan akhir which is semester ini tidak ada, ya. Untuk peperiksaan khas, ya, ini diberikan kepada pelajar yang bakal bergraduat lah semester akhir, ya. Sekiranya dia gagal 1 atau 2 kursus saja yang ada exam akhir, maka kita boleh allow mereka ni untuk ambil peperiksaan khas untuk bergraduat, ya, pada semester tersebut. Dan juga kita ada intersession, ya. Intersession ini pun kita buka biasanya dalam bulan Ogos, if I'm not mistaken, ya. 1 year ada sekali sahaja sesi intersesi dan maksimum boleh bawa 2 kursus sahaja.
ya, which is yang ini adalah advantage kepada pelajar-pelajar yang mungkin ketinggalan pelan pengajian semasa lah. Jadi dia rasa dia nak make up balik ya pelan pengajian itu, so dia boleh ambil kursus yang sepatutnya dia ambil semester lepas kepada semester intersesi. Ya, so kita bantu dia untuk tamat dalam tempoh. Next. Okay, so yang ni walaupun this is not applicable ya for this semester ya, tetapi untuk you punya preparation ya for the coming semester, kehadiran ke peperiksaan adalah wajib. Kena pasti tempat ya kerana peperiksaan adalah dilaksanakan secara fizikal ya. Yang ini pada semester depan insya-Allah kita doakan, dan ada jadual waktu yang akan disediakan, dan sekiranya sakit ataupun tidak sihat ya, anda boleh mohon untuk tidak hadir peperiksaan ya dengan kebenaran, dan perlu faham peraturan peperiksaan. InsyaAllah ya, sebelum kita melaksanakan peperiksaan akhir, biasanya kita akan buat satu taklimat lah, especially kepada pelajar baru. Ya, yang ini insyaAllah kita ahli akademik akan bantulah pada semester depan sekiranya kita ada exam, kita akan buat taklimat ya, iaitu mohon penolong pendaftar ya tim HCA untuk take note lah. Okay, next. Seterusnya Taufik. Okey, ini adalah infografik ya yang boleh anda lihat ya. Bagi peperiksaan khas ya, siapa yang boleh mengambil peperiksaan khas. Cumanya di sini ya, gist daripada infografik ini, peperiksaan khas hanya dibenarkan kepada pelajar yang bakal bergraduat semester akhir ya, dan syarat peperiksaan khas ini adalah khusus yang ada peperiksaan akhir, dan to make sure anda layak untuk peperiksaan khas ini, markah kerja khusus adalah 50% daripada markah kerja khusus sebenar. Yang ini nanti you kena make sure lah ya. Let's say kalau markah kerja khusus tersebut adalah 50%, jadi anda perlu pastikan telah mencapai 50% daripada 50 tadi. Maknanya 25 markah lah ya Taufik. Kalau katalah you punya coursework tu kurang daripada 25, maka tak layak ambil exam khas. Jadi kena comply with that. Next. Okay, ini borang ya yang boleh didapati daripada laman sesawang HCA ya, apa perkara-perkara yang saya nyatakan tadi. Next. Ini adalah calon yang sakit ataupun mungkin ada yang kemalangan semasa peperiksaan ya. Dan untuk mendapat kebenaran ya tidak hadir exam ini, kita hanya terima ya sijil cuti sakit daripada hospital, klinik pusat kesihatan kerajaan sahaja ya. Please take note. Ini preparation untuk next semester kalau kita ada exam nanti ya. Dan pusat kesihatan UiTM yang kita ada di setiap cawangan. Dan perlu isi borang permohonan kebenaran tidak hadir exam ya dalam laman sesawang yang disediakan, dan dalam tempoh ya 24 jam selepas tamatnya exam tidak dapat dihadiri. Ini kita beri masa 24 jam ya. Kalau lebih daripada itu maka kita tak proses lah. Next. Dan kebenaran tidak menduduki ya perlu ya kita dapatkan, kerana sekiranya anda hadir tanpa kebenaran maka kita akan berikan status YY. Status YY ni adalah sama dengan grade F ya, iaitu gagal dan sama kena lagi ya denda 100. That's why ya, it's very important. Dan sekiranya anda nak dapatkan kebenaran tidak hadir itu, perlu hantar ya borang yang dinyatakan tadi kepada bahagian hal ehwal akademik untuk kita proses segera. Ya, next. Dan ini adalah skala pemakahan yang perlu diambil perhatian ya. Seperti yang saya nyatakan tadi, sekurang-kurangnya dapat grade C kan. Jadi markah mestilah above 50 ya untuk setiap khusus. Tapi saya doakan semua ni dapat A lah. Ya, 90 to 100 ya. Contohnya saudara Taufik tu dia dah amin ya. Kita ambillah contoh ya kepada abang-abang kakak-kakak kamu yang excellent ya dalam pengajian ya, dapatkan nasihat daripada mereka. Next. Okay, ini status keputusan ya, sekiranya dalam slip ya keputusan itu ada dia punya kod-kod yang diberikan. ANC adalah tamat dengan anugerah NAIB Chancellor ya. Macam mana nak dapat anugerah NAIB Chancellor ni? Setiap semester mesti dapat anugerah dekan. Kalau kata straight ya, 5 semester dapat anugerah dekan, insya-Allah ya. Hujungnya kita akan anugerahkan sebagai NAIB Chancellor, anugerah NAIB Chancellor.
TS adalah tamat dengan anugerah dekan pada for that particular semester akhir itu. Tamat TM, anugerah dekan, lulus perhatian. Perhatian yang saya nyatakan tadilah apabila keputusan tidak memuaskanlah di bawah 2 ya. Dan D adalah gagal diberhentikan. Next. Ini anugerah dekan, macam mana nak dapat anugerah dekan? Yang ni perlu perhatian. Ya, setiap semester anda perlu pastikan ya purata nilai grade adalah at the minimum 3.5. Okay, jadi pastikan kalau dapat 3.5 and above consistently sepanjang semester dengan unit kredit 12 sekurang-kurangnya ya, ataupun mengikut pelan pengajian masing-masing, maka anda layak menerima anugerah dekan. Next. Seterusnya Taufik. Okey, anugerah Naib Chancellor, yang ni saya nyatakan tadi ya, pada setiap semester kecuali pada semester latihan industri yang tidak ada grade ya. Next. Dan ini adalah perhatian kepada pelajar ijazah ya, sarjana muda ya. Untuk pelajar sarjana muda, pastikan ya anda menduduki dan lulus semua kod khusus ya dalam pelan pengajian, termasuk khusus EET 699. Ini adalah requirement untuk bergraduat English Exit Test ya, untuk mendapatkan status tamat. Dan biasanya EET 699 ni akan diumumkan ya oleh pihak koordinator program dan juga pihak APB ya, kepada calon-calonnya ya. Dan pelajar sarjana muda AP243 ya, seni bina perlu mempunyai CJ-MUAT ya, CJ-MUAT iaitu lulus dan tidak tamat tempoh serta dikemaskini ya di dalam SIM sebagai syarat bergraduat. Ya, tidak tamat tempoh ni maksudnya MUAT yang still valid lah ya, not expired. Next. Ini kategori perhatian tadi. Ya, perhatian pertama akan diberikan sekiranya CGPA anda pada semester tersebut adalah in between 1.8 to 1.99. Ya. Tetapi apabila following semester you masih lagi kurang daripada 2, maka you akan diberikan P2. Jadi ini bahaya ya. P1, P2 ni adalah berterutan. Okey, next. Dan rayuan untuk semak semula, skrip jawapan yang ada peperiksaan akhir dibenarkan bagi kod khusus yang ada exam akhir ya, dan anda boleh membuat rayuan meneruskan pengajian lah ya bagi kategori D3 hingga D7 tadi. Next. Ini infografik ya. Kitaran ya rutin anda setiap semester ya. Jadi seperti yang kita nyatakan tadi, daftar khusus ikut kumpulan, mulakan dengan daftar khusus, bayar yuran, ikut kuliah, buat validasi khusus, semak sentiasa ya status anda ya, pastikan anda tidak dikategorikan sebagai GT, dan di hujung pengajian isi sufor ya, dan juga rujuk ya jadual peperiksaan ya untuk ambil exam. Ya, sebelum exam cetak dulu slip berduduk exam ya. Lepas tu you laksanakan ya tanggungjawab untuk ambil exam, dan habis exam balik rumah cuti dan tunggulah ya keputusan peperiksaan. Dapat A+ alhamdulillah ya, maka kitaran itu akan berulang sehinggalah tamat ya pengajian. Next. Okey, plagiarism, semua tahulah kan plagiarism ni apa dia ya. Plagiarism ni banyaklah ya, contohnya meniru ya, tidak amanah. Itu saya kata tadi, cemerlang akademik ni meliputi semua segala aspek. You perlu ada integriti, you perlu ada adab, you perlu ada amanah. Sekiranya you ada that package, insyaAllah kita boleh elakkan isu plagiarism ini ya. Next. Okey, ini contohlah plagiarism ya, meniru di dalam peperiksaan akhir, ataupun juga mungkin meniru dalam membuat tugasan. You copy tugasan kawan-kawan, you kata you declare itu adalah tugasan you ataupun hasil kerja you, ataupun mungkin mengambil sumber daripada internet ya. Yang ini pun sangat kita risau sekarang ini, lebih mudah terjebak. Ambil sumber-sumber daripada internet dan you declare itu sebagai kerja you, yang bila ditangkap besar dia punya implikasi. Next.
ini contohlah dalam exam lah ya. Ini dalam exam bawa kalkulator buat tulisan sehalus-halusnya. Tapi boleh baca tu saya pun tak tahulah macam mana kan. Okay, so ini generasi dululah buat macam ni. Tak tahu generasi sekarang ni lebih canggih ke ya, guna phone. Phone pun kita ada tangkap ya. Next. Ini pun guna phone ya. Dah ada simpan maklumat. That's why kita dah kuat kuasakan ya phone ya tidak boleh dibawa masuk dalam dewan peperiksaan. Kalau boleh bawa pun dimatikan dan diletak di lantai. Ya, so that you tak boleh akses kepada phone. Next. Ya, dan bahaya ya, sekiranya disabitkan kita akan ambil kesalahan ini sebagai tata tertib akademik ya, dan akan disenarai hitam dan tidak dibenarkan menyambung pengajian di UiTM lagi. So blacklisted lah, kita elakkan di sini. Next. Kita dah lebih masa ni ya. So saya share lah, sini adalah aktiviti akademik yang kita laksanakan ya, pelajar excel dalam sukan ya, kebudayaan. Okey, kita beri peluang ya kepada semua pelajar. Ya, dan insya-Allah ya. Next. Okey, kita akan anugerahkan di sesi convocation ya, diploma ijazah masing-masing. Next. Dan itu sahaja ya untuk taklimat pada pagi ini. Lagi sekali ya, saya ucapkan selamat datang ke UiTM Cawangan Perak, dan dengan ini ya, pada pagi ini saya doakan dengan seikhlas hati saya, semoga semua ya siswa-siswi pada hari ini yang hadir pada pagi ini berjaya dengan jayanya dan cemerlang ya sehingga tamat bergraduat. Amin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Yati atas penerangan ataupun perkongsian taklimat berkaitan dengan hal ehwal akademik sebentar tadi. Baik, saya nak tanya kepada doktor, adakah doktor nak jawab persoalan-soalan atau macam mana doktor? Okey, Taufik, mungkin kita boleh pick a few daripada sini untuk kita jawab. Ya, bersama saya ada penolong pendaftar akademik, so mungkin boleh saya minta bantuan juga. Pick a few. Baik, insyaAllah saya cuba scroll sekejap. Baik, soalan yang pertama, pradiploma ada sijil ke puan? Sorry, pradiploma? Pradiploma ada sijil ke doktor? Kalau ikutkan, pradiploma ni adalah pensijilan. Ya, pensijilan. InsyaAllah, dia memang kita ada pensijilan. Baik. Berkenaan soalan seterusnya, saya masih belum post dokumen yang diminta kepada kampus. Adakah ini akan memberi kesan kepada proses pendaftaran saya? Okey, yang ini tak ada masalah. Just maklumkan kepada penolong pendaftar akademik ya yang kita ada. Kalau ditapah dengan Puan Nasuha, kalau di sini dengan Puan Hanim, maklumkan dan kita akan take note lah, insyaAllah. Baik, insyaAllah ni soalan yang terakhir. Kalau kita tak ambil exam, perlukah kita ambil semula di masa yang lain? Okey, dia ada ada perkara yang perlu dijelaskan di situ. Tak ambil exam tu maksudnya apa? Adakah sakit? Ya, kalau sakit dan kita akan beri kebenaran dan dia akan dapat status XX dan perlu diambil semula pada semester akan datang lah. Tetapi kalau dia status YY, dia akan dapat grade F dan dia perlu ambil juga semula pada semester depan, tetapi dia diberi kategorikan gagal. Jadi ada beza kat situ. Baik. Ini saya rasa soalan yang cukup menarik. Apa beza penilaian dan peperiksaan? Okay. Now, peperiksaan akhir ya, yang ini kita ada SOP dia ya, kita ada prosedur yang perlu kita ikut ya, dan juga peperiksaan akhir ini lebih structured, yang mana contoh ya, ada program yang dalam pelan pengajian itu telah design ada peperiksaan akhir dan dia akan allocate certain portion of marks. For example, 50% adalah kerja khusus iaitu penilaian berterusan yang berlaku sepanjang semester, dan 50% itu adalah komponen peperiksaan akhir yang akan diberikan di hujung semester. Jadi 50% itu akan cover, biasanya ia dalam bentuk summative.
ya, iaitu kandungan penilaian daripada semester awal sehinggalah semester di hujungnya. Okey, summative. Jadi anda perlu hadir dalam waktu yang ditetapkan, tarikh ditetapkan. Kalau penilaian akhir ni sebenarnya dia menggantikan peperiksaan akhir, ya, especially apabila kita dalam semester COVID ini. So, penilaian akhir ini sebenarnya adalah dalam bentuk yang lebih independen, ya, dari segi prosedur wise-nya agak tidak seperti peperiksaan akhir. Pensyarah boleh melaksanakan penilaian akhir ni lebih fleksibel berbanding dengan peperiksaan akhir. Peperiksaan akhir ni adalah boleh dikatakan sebagai common iaitu standardized bagi setiap seluruh sistem. Soalan yang sama, waktu yang sama, tarikh yang sama. You akan sit for that particular paper. Tetapi penilaian akhir ni ia bergantung kepada pensyarah dan kampus masing-masing dan soalan ni tidak sama, berbeza. Ya, itu bezanya. Boleh ya, jelas ya? InsyaAllah jelas Doktor. Ah, Baik, saya rasa soalan-soalan yang lain tu maybe para pelajar boleh rujuk MPP sendiri untuk mendapatkan jawapan dan sebagainya. Cuma ada satu lagi saya rasa maybe boleh dapatkan jawapan daripada doktor, iaitu cara untuk berhubung dengan penolong pendaftar. Macam mana Doktor? Okey. Puan Hanim ada di sini? Puan Nasuha, can you please respond? Ada tak? Ada tak mereka? Tak ada. Kalau tak ada tak apa macam ni Taufik. You ada kan? Saya ada letakkan nombor telefon dekat chat. There you go. Okay. Ada. Thank you Puan Hanim. So tengok dekat ruang chat tu ada nombor telefon ya. Ataupun saudara Taufik boleh berikan ya nombor telefon pejabat ya yang berkaitan dan pelajar boleh gunakan yang pautan untuk COVID Google site tu. Taufik boleh share? Betul. Dekat situ Boleh. ada officer in charge bagi UiTM Cawangan Perak. So situ ada detail lah ya, boleh dapatkan maklumat. Baik, terima kasih Doktor atas jawapan yang diberikan. Cuma saya nak tambah sedikit berkenaan dengan nombor telefon ni. Kalau saudara-saudari ada join Telegram Info MPP, sebenarnya kami dah sharekan dah HEP, HEA, College, unit sukan, unit curriculum semua ada dah. Jadi boleh dapati di channel Telegram Info MPP untuk mendapatkan list full. Okey, daripada setiap unit tu insya-Allah kami dah sediakan. Jadi kalau tak ada tu bolehlah rujuk MPP untuk mendapatkan nombor telefon yang saudara-saudari mahukan. Baik, secara penutupannya, banyak perkara yang saya rasa sangat penting dan menarik, dan sebenarnya untuk para pelajar, anda adalah para pelajar baharu. Jadi perlu ambil tahu. Kalau saya yang rasa maybe saya pun dah lagi setahun lagi nak habis UiTM Perak ni pun, bila saya dengar ada perkara-perkara baharu yang saya tahu dan sebagainya, maka apatah lagi anda. Perlu take note. Sebab ada update ataupun kemas kini dari masa ke masa yang perlu kita ambil tahu untuk diri kita juga sebagai seorang pelajar. Baik, jadi saya juga ingin mengingatkan kepada para pelajar untuk terus maju ke hadapan dalam akademik, kerana akademik itu kata doktor sebentar tadi adalah secara menyeluruh. Dia bukan hanya pada maybe slip exam anda saja, tetapi juga pada integriti anda. Baik, dan ramai di kalangan pemimpin mahasiswa ataupun atlet-atlet UiTM Perak sebenarnya adalah seorang yang cemerlang dalam akademik. Lagi-lagi di UiTM Perak ni, ramai kenalan-kenalan saya juga yang cemerlang dalam akademik. Jadi saya harap dapat memberi suntikan motivasi kepada anda. Walaupun dalam kita kata era COVID-19 ini, tapi anda mampu untuk menjadi seorang graduan yang cemerlang bukan sahaja akademik dalam akaun saja, tidak, tapi juga dalam soft skill, dalam curriculum dan sebagainya. Jadi insyaAllah itu sahaja untuk taklimat bersama dengan Tian HCA ataupun Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik pagi ini. Jika ada sebarang persoalan boleh terus ajukan kepada mana-mana MPP, dan saya sudahi sesi kita pada pagi ini dengan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi alamin. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Yati atas kesudian untuk meluangkan masa bersama dengan rakan-rakan pelajar yang lain, dan juga buat rakan-rakan pelajar yang lain, jangan lupa ini hari yang terakhir, setialah bersama dengan MDS ni sampailah sehingga ke penghujungnya insya-Allah.
Baik, jadi itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.